Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara penonton yang dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya juga maka sekali lagi kita dapat bersua, kita dapat bertemu dalam rancangan halaqah. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi rahmat, memberi kasih sayang kepada kita, dan pada masa yang sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah membimbing kita untuk mencari jalan yang terbaik, jalan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan membicarakan tajuk Al-Hikmah. Satu tajuk yang berasaskan kepada perkataan-perkataan yang telah ditulis, yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala belasan kali dalam Al-Quranul Karim. Apakah yang dimaksudkan dengan hikmah, dan siapakah yang dikatakan ahlul hikmah, dan siapakah yang benar-benar mendapat kebaikan daripada orang yang dikatakan sebagai ahlul hikmah? InsyaAllah kita akan bersama dengan dua panelis kita untuk membicarakan tajuk hikmah. Siapakah mereka? Saya perkenalkan. Di kiri saya yang paling hampir dengan saya, iaitu seorang penceramah yang tidak asing lagi, yang berbahagia Ustaz Muhammad Zawawi Yusof, seorang perunding motivasi dan juga seorang pendakwah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifahalukum? Alhamdulillah bikhair. Baik, di sebelah yang berbahagia Ustaz Zawawi ialah seorang lagi penceramah pendakwah terkenal di negara kita yang berbahagia Ustazah Asni Mansur. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustazah malam ni? Bikhair alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau semua khair, semua dalam kebaikan, apa kiranya kita mulakan rancangan kita untuk terlebih dahulu kita cuba menghayati, memahami firman Allah Subhanahu wa taala yang dipetik daripada ayat 269 surah Al-Baqarah. Sama-sama kita hayati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Sadaqallahul azim. Allah memberikan hikmat kebijaksanaan, ilmu berguna kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan yang ditentukannya. Dan sesiapa yang diberikan hikmat itu, maka sesungguhnya ia telah diberikan kebaikan yang banyak. Dan tiadalah yang dapat mengambil pengajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang menggunakan akal fikirannya. Surah Al-Baqarah ayat 269. Terima kasih saudara kerana terus bersama kami. Itulah ayat yang kita pilih pada malam ini untuk kita perhatikan dan kita perhalusi dan untuk kita fahami. Jadi saya nak pergi kepada soalan yang pertama kepada yang berbahagia Ustaz Zawawi tentang hikmah. Hikmah ni sampai ada satu kitab tu namanya Al-Hikam, mengumpulkan hikmah-hikmah yang tertentu. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran, ada belasan ayat sebenarnya tentang Al-Hikmah di surah yang berbeza, dan begitu juga dalam hadis-hadis Nabi pun ada perkataan yang Rasulullah SAW sebut tentang hikmah. Jadi dalam Al-Quran kalau kita lihat Ustaz, ada banyak perkataan yang diulang berkali-kali. Jadi bila diulang berkali-kali, kata mufassir, ada sesuatu yang penting yang ingin di-highlightkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh Ustaz dapat kongsikan kepada kita mengapa barangkali hikmah, di sebalik hikmah ni, perkataan hikmah ni diulang beberapa kali dalam Al-Quranul Karim. Silakan Ustaz. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Al-Fadil Ustaz Syukri, Ustazah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk hikmah, dan hikmah ni maknanya besar, maknanya luas, dan patutnya orang bercakap hari ni orang dapat hikmah.
Ya. Jadi saya bukan orangnya, cuma kita nak tengok dari sudut ilmu. Yang pertama, hikmah ni sebenarnya dekat dengan orang Melayu sebab dia sudah jadi bahasa Melayu. Ya. Dan dalam hidup kita orang Melayu pun banyak batu hikmat, kemudiannya buku-buku hikmat dan sebagainya lah. Cumanya kadang-kadang bila kita menggunakan bahasa yang itu datang daripada Al-Quran, ada yang salah guna. Sebab tu kadang-kadang salah guna. Sebut dulu, hikmat digambarkan bila orang boleh terbang, orang boleh tengok benda-benda gaib yang pelik-pelik, takluk. Itu bukan cerita hikmat. Hikmat sebenarnya yang 269 tadi Allah Ta'ala sebut. Dan saya tengok pada beberapa tulisan ulama, Al-hikmah dia berasal pada perkataan hakama. Hakama dalam bahasa Arab maknanya ialah al-man'u lil-islah. Itu makna hakama. Al-man'u makna menghalang, daripada menghalang sesuatu yang tak baik, lil islah, untuk kebaikan. Contohnya dalam ayat Quran, sebenarnya dalam Quran ada menyebut lebih, saya bila kira saya kira pun ni ada 18 kali Ustaz. 18 tempat, dan kesemuanya dia punya hikmah itu, dia menghalang daripada kejahilan, dia menghalang daripada kita menyembah selain daripada Allah Ta'ala. Dan dengan hikmah itulah dia menghalang yang tak elok, dan akhir kali dia membina yang elok. Satu. Yang kedua, tafsiran ulama lagi, al-hikmah banyak antara makna al-adlu, al-ma'rifah, kemudiannya al-hikmah dengan wad'u syai' fi mahallihi, al-ilmu wal, dan sebanyak-banyak. Cuma saya nak sebut al-hikmah ini, dia adalah merupakan, kalau kesimpulan besar dibuat oleh ulama, dua kesimpulan besar daripada makna yang banyak-banyak. Dia kata al-fiqhu fil Quran was sunnah, memahami Quran dan sunnah. Sebab apa hikmah dikaitkan Quran sunnah? Sebab hikmah ni dalam bahasa Melayu dipanggil bijaksana. Dan bijaksana pula tu orang cerdik, orang punya pemikiran yang tembus, dan dikaitkan begini. Kalau contohnya, kalau kita tanya orang apa hikmat puasa, so kadang-kadang kita berpuasa, tapi di sebalik itu ada orang melihat benda besar di belakang. Apa hikmat solat? Ada benda besar di belakang. Dan kemudian, kenapa Al-Quran ini digambarkan siapa hikmah merujuk pada Quran dan hadis? Sebab orang paling pandai dipanggil hakim. Jadi hakim siapa ni? Hakim Allah, alimun hakim. Dan nama bila gandengan dalam Quran, bila sebut hakim, dia dimulakan ilmu. Alimun hakim. Jadi orang berilmu, kemudiannya bila ilmu bertambah, dia akan menjadi orang hakim, orang cerdik, pandai. Dan satu lagi, itu ditafsirkan oleh ulama. Kesimpulan yang kedua tadi ialah ra'su kulli ilmin, ialah penghulu, ketua segala ilmu ialah khasyatullah. Itu kata Abu Ya'la. Jadi hikmah ialah orang yang bila mereka takut kepada Allah, dan hikmah juga ialah orang yang cerah pemikiran dia. Sebab kalau tengok pada ayat yang kita baca tadi, ayat 269, wa ma yadhakkaru illa ulul albab, di hujung cerita hikmah ni ialah orang yang cerdik, pandai. Jadi ulul albab ni, kalau tengok bahasa al-albab ni bukan albab, dia albab tu lain. Ulul albab dia berasal daripada lubun. Lubun ni kacang apa? Kacang tu. Kacang apa Ustaz? Yang kacang yang ada kulit tu. So bila kita pecah kulit tu, kacang dia terperangkap dalam bekas dia. So bila pecah kulit tu, jadi bila pecah je biji kacang tu, dia akan boleh tumbuh besar dan sebagainya. Jadi ulul albab ialah orang yang mula-mulanya terkongkong pemikirannya, lepas tu terbuka, dia akan melihat dengan lebih besar dunia ini. Okey. Satu. Kemudian bila sebut ulul albab dalam pelbagai ayat, saya nak sebut ringkas, ayat Quran diulang banyak kali hikmah, tapi gandengannya berbeza-beza. Contoh, Allah cerita, contohnya wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Allah kaitkan hikmah dengan kitab. Satu. Di tempat yang lain pula Allah gandingkan al-hikmah dengan al-mulk yang Allah bagikan kepada Nabi Ibrahim. Contohnya faqad ataina al-hikmah al-kitab wal hikmah wa ataina mulkan. Jadi hikmah mendapat kuasa, hikmah bersih diri, hikmah cerdik, dan hikmah pula kalau kita kaitkan dengan yang bernama Luqman al-Hakim. Hikmah untuk bersyukur, mendidik anak. Jadi kesimpulan saya sebut awal, hikmah ialah berasas pada Quran Sunnah, sebab yang paling pandai ialah Allah, dan orang paling dekat dapat hikmah Nabi Muhammad. Jadi siapa dekat dengan Quran, siapa ikut Nabi Muhammad, dia akan dapat hikmah. Dan akhir kali cakap dia betul, pandangan dia betul, nasihat dia betul. Dan kalau orang ni dapat jawatan kuasa dengan hikmah, dia akan baik, ibu baik, bermasyarakat baik, kalau orang alim pun baik. Dan untuk makluman anda, hikmah berbeza-beza makam dia tu Ustaz.
Baik, terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Zawawi yang memberi kupasan kepada kita, gambaran kepada kita tentang perkataan al-hikmah berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang Ustaz sebut tadi 18 kali diulang perkataan al-hikmah, antaranya maksudnya al-ma'rifah, al-adlu, al-khasyah. Semua itu menggambarkan bahawa akhirnya hikmah itu sesuatu yang ada hubung kait dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak kembali kepada ayat tadi, saya nak pergi kepada yang berbahagia Ustazah. Kalau kita lihat pengertian ataupun ayat yang dibaca oleh qari kita tadi, surah Al-Baqarah ayat 269 tadi, Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita bagaimana hikmah ini ataupun kebijaksanaan ini sesuatu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada sesiapa yang dikehendaki. Jadi gambaran daripada ayat ini menggambarkan kepada kita bahawa hikmah ni bukan untuk semua orang, Ustazah. Kepada orang yang tertentu, manusia-manusia terpilih saja. Barangkali kalau boleh Ustazah dapat huraikan sedikit lagi daripada surah Al-Baqarah ayat 269 tadi. Silakan Ustazah. Terima kasih Pengurusi Majlis yang dihormati sahabat perjuangan Ustaz Zawawi yang saya hormati. Seterusnya penonton-penonton yang dikasihi Allah, muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Penonton dikasihi Allah, ayat ini sungguh cantik, sangat hebat. Jadi kita pandanglah ayat ini dengan pandangan hikmah, pandangan yang mana kita tidak saja membaca Al-Quran, tapi kita pandang Al-Quran itu, baca Al-Quran tapi turun ke hati dan pandang dan tembus, sebagai kata Ustaz Zawawi tadi, kita pandanglah sesuatu itu dengan menembusi mata hati. Maksudnya tak adalah sampai menembus ke dinding, Ustaz, tapi maksudnya sampailah kita membaca Al-Quran itu, Masya Allah, ini rupanya mesej yang Allah nak sampaikan kepada kita semua. Seperti ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 269 ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau boleh kita tafsirkan satu persatu, Ustaz, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yu'til hikmata man yasha. Allah akan memberi, Allah akan mengkurniakan hikmah itu kepada sesiapa saja yang ia kehendaki. Bermaksud Allah yang berhak mempunyai hikmah dan dia juga berhak untuk memberi hikmah itu kepada sesiapa saja yang ia kehendaki. Allah yang Maha Hakim, Allah yang Maha Bijaksana, Allah yang Maha Adil, Allah yang Maha Rahman, dan dialah pemegang hikmah itu dan dia akan beri kepada sesiapa saja yang ia kehendaki. Seterusnya, wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa dan kepada sesiapa yang dah dapat hikmah ini, yang Allah kurniakan hikmah ini, maka sesungguhnya mereka telah mendapat satu anugerah, satu kurniaan kebaikan yang sangat hebat, yang sangat-sangat besar, seperti mana Ustaz Zawawi telah terangkan tadi, yang mana hikmah ini banyak maksud dia. Ada yang Ibnu Abbas kata faqih fid din, tentang Al-Quran, kata Ibn Abbas, kata Ibn Majah, Mujahid lagi mengatakan bahawa hikmah ini adalah sesuatu yang mana kita mendalami agama itu. Tetapi secara jumhur ulama mengatakan bahawa hikmah ini adalah ilmun nafi', sesuatu ilmu yang memberi manfaat pada kita dan kita tunaikan dengan amalan, dan seterusnya muassar fil, yakni memberi kesan fil nafs, iaitu hikmah ini memberi kesan kepada jiwa. Maksudnya apabila kita mendapat satu ilmu, tidak bergetar jiwa kita untuk berasa untuk mengubah diri, tidak rasa bergetar untuk buat baik kepada orang lain, itu bukan ilmu hikmah namanya. Maksudnya ilmu itu setakat ilmu nafi', ilmu yang kita gunakan untuk diri sendiri saja. Jadi jelas di sini hikmah ini adalah satu ilmu yang memberi kesan kepada diri kita dan membawa kebaikan kepada dunia dan juga akhirat, Ustaz. Jadi seperti mana dalam ayat ini mengatakan, siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya mereka telah mendapat satu kurniaan yang sangat hebat. Kita lihat Sayyidina Ali, Ustaz, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sampaikan diberi gelaran, Allah muliakan wajahnya sebab tidak pernah menyembah berhala dan sebagainya. Jadi macam Sayyidina Ali ni, sehingga kan boleh mengganti tempat tidur Rasulullah. Maksudnya ketika umur yang kecil, dia dah boleh fikir macam mana nak jaga keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam Sayyidina Ali, Rasulullah SAW pernah bersabda, ana madinatul ilm wa ali lubabuha. Aku ni bandar ilmu dan Ali itulah pintunya. Jadi kata Ali yang dapat ilmu hikmah ini, sampaikan Ali nampak apa hikmah, apa perbezaan antara ilmu dan harta. Ali yang ketika itu masih kecil tapi boleh berkata-kata, dia kata ilmu pusaka Nabi, tapi harta pusaka Qarun dan Fir'aun. Bermaksud dia nampak dengan mata hati bahawa dia kata tak payahlah nak cari harta ni banyak-banyak, cari ilmu banyak-banyak, kerana dia kata ilmu ni melindungi orang yang
yang mencari ilmu. Tapi harta ni, kita pula yang kena jaga dia. Ini kata-kata daripada Saidina Ali. Jadi Ali berkata lagi bahawa sesungguhnya ilmu ini akan membawa tidak akan dihisap, tapi harta akan dihisap. Itulah kata-kata Ali yang mendapat hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata-kata sendiri pun dah menggambarkan bahawa Saidina Ali Ustazah mendapat hikmah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah menariknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara penonton yang dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izinnya jua, maka sekali lagi kita dapat bersua, kita dapat bertemu dalam rancangan halaqah. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberi rahmat, memberi kasih sayang kepada kita, dan pada masa yang sama kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah membimbing kita untuk mencari jalan yang terbaik, jalan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan membicarakan tajuk Al-Hikmah. Satu tajuk yang berasaskan kepada perkataan-perkataan yang telah ditulis, yang telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala belasan kali dalam Al-Quranul Karim. Apakah yang dimaksudkan dengan hikmah, dan siapakah yang dikatakan ahlul hikmah, dan siapakah yang benar-benar mendapat kebaikan daripada orang yang dikatakan sebagai ahlul hikmah? InsyaAllah kita akan bersama dengan dua panelis kita untuk membicarakan tajuk hikmah. Siapakah mereka? Saya perkenalkan. Di kiri saya, yang paling hampir dengan saya, iaitu seorang penceramah yang tidak asing lagi, yang berbahagia Ustaz Muhammad Zawawi Yusof, seorang perunding motivasi dan juga seorang pendakwah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifahalukum? Alhamdulillah bikhair. Baik, di sebelah yang berbahagia Ustaz Zawawi ialah seorang lagi penceramah pendakwah terkenal di negara kita, yang berbahagia Ustazah Asni Mansur. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustazah malam ni? Bikhair alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau semua khair, semua dalam kebaikan, apa kiranya kita mulakan rancangan kita untuk terlebih dahulu kita cuba menghayati, memahami firman Allah Subhanahu Wa Taala yang dipetik daripada ayat 269 surah Al-Baqarah. Sama-sama kita hayati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Sadaqallahul azim. Allah memberikan hikmat kebijaksanaan, ilmu berguna kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan yang ditentukannya. Dan sesiapa yang diberikan hikmat itu, maka sesungguhnya ia telah diberikan kebaikan yang banyak. Dan tiadalah yang dapat mengambil pengajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang menggunakan akal fikirannya. Surah Al-Baqarah ayat 269. Terima kasih saudara kerana terus bersama kami. Itulah ayat yang kita pilih pada malam ini untuk kita perhatikan dan kita perhalusi dan untuk kita fahami. Jadi saya nak pergi kepada soalan yang pertama kepada yang berbahagia Ustaz Zawawi tentang hikmah. Hikmah ni sampai ada satu kitab tu namanya Al-Hikam. Mengumpulkan hikmah-hikmah yang tertentu. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran, ada belasan ayat sebenarnya tentang Al-Hikmah di surah yang berbeza, dan begitu juga dalam hadis-hadis Nabi pun ada perkataan yang Rasulullah SAW sebut tentang hikmah. Jadi dalam Al-Quran kalau kita lihat Ustaz, ada banyak perkataan yang diulang berkali-kali. Jadi bila diulang berkali-kali, kata mufassir, ada sesuatu yang penting yang ingin di-highlightkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh Ustaz dapat kongsikan kepada kita mengapa barangkali hikmah, di sebalik hikmah ni, perkataan hikmah ni diulang beberapa kali dalam Al-Quranul Karim. Silakan Ustaz. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd.
Al-Fadhil Ustaz Syukri, Ustazah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk hikmah, dan hikmah ni maknanya besar, maknanya luas, dan patutnya orang bercakap hari ni orang dapat hikmah. Jadi saya bukan orangnya, cuma kita nak tengok dari sudut ilmu. Yang pertama, hikmah ni sebenarnya dekat dengan orang Melayu sebab dia sudah jadi bahasa Melayu. Dan dalam hidup kita orang Melayu pun banyak batu hikmat, kemudiannya buku-buku hikmat dan sebagainya lah. Cumanya kadang-kadang bila kita menggunakan bahasa yang itu datang daripada Al-Quran, ada yang salah guna. Sebab tu kadang-kadang salah guna. Sebut dulu, hikmat digambarkan bila orang boleh terbang, orang boleh tengok benda-benda gaib yang pelik-pelik, takluk. Itu bukan cerita hikmat. Hikmat sebenarnya yang 269 tadi Allah Ta'ala sebut. Dan saya tengok pada beberapa tulisan ulama, Al-hikmah dia berasal pada perkataan hakama. Hakama dalam bahasa Arab maknanya ialah al-man'u lil-islah. Itu makna hakama. Al-man'u makna menghalang, daripada menghalang sesuatu yang tak baik, lil islah, untuk kebaikan. Contohnya dalam ayat Quran, sebenarnya dalam Quran ada menyebut lebih, saya bila kira saya kira pun ni ada 18 kali Ustaz. 18 tempat, dan kesemuanya dia punya hikmah itu, dia menghalang daripada kejahilan, dia menghalang daripada kita menyembah selain daripada Allah Ta'ala, dan dengan hikmah itulah dia menghalang yang tak elok, dan akhir sekali dia membina yang elok. Satu. Yang kedua, tafsiran ulama lagi, al-hikmah banyak antara makna al-adlu, al-ma'rifah, kemudiannya al-hikmah dengan wad'u syai' fi mahallihi, al-ilmu wal, dan sebanyak-banyak. Cuma saya nak sebut al-hikmah ini, dia adalah merupakan, kalau kesimpulan besar dibuat oleh ulama, dua kesimpulan besar daripada makna yang banyak-banyak. Dia kata al-fiqhu fil Quran was sunnah, memahami Quran dan sunnah. Sebab apa hikmah dikaitkan Quran sunnah? Sebab hikmah ni dalam bahasa Melayu dipanggil bijaksana. Dan bijaksana pula tu orang cerdik, orang punya pemikiran yang tembus, dan dikaitkan begini. Kalau contohnya, kalau kita tanya orang apa hikmat puasa, so kadang-kadang kita berpuasa, tapi di sebalik itu ada orang melihat benda besar di belakang. Apa hikmat solat? Ada benda besar di belakang. Dan kemudian, kenapa Al-Quran ini digambarkan siapa hikmah merujuk pada Quran dan hadis? Sebab orang paling pandai dipanggil hakim. Jadi hakim siapa ni? Hakim Allah, alimun hakim. Dan nama bila gandingan dalam Quran, bila sebut hakim, dia dimulakan ilmu. Alimun hakim. Jadi orang berilmu, kemudiannya bila ilmu bertambah, dia akan menjadi orang hakim, orang cerdik, pandai. Dan satu lagi, itu ditafsirkan oleh ulama. Kesimpulan yang kedua tadi ialah ra'su kulli ilmin, ialah penghulu, ketua segala ilmu ialah khasyatullah. Itu kata Abu Ya'la. Jadi hikmah ialah orang yang bila mereka takut kepada Allah, dan hikmah juga ialah orang yang cerah pemikiran dia. Sebab kalau tengok pada ayat yang kita baca tadi, ayat 269, wa ma yadhakkaru illa ulul albab, di hujung cerita hikmah ni ialah orang yang cerdik, pandai. Jadi ulul albab ni, kalau tengok bahasa al-albab ini bukan albab, dia albab tu lain. Ulul albab dia berasal daripada lubun. Lubun ni kacang apa? Kacang tu. Kacang apa Ustaz? Yang kacang yang ada kulit tu. So bila kita pecah kulit tu, kacang dia terperangkap dalam bekas dia. So bila pecah kulit tu, jadi bila pecah je biji kacang tu, dia akan boleh tumbuh besar dan sebagainya. Jadi ulul albab ialah orang yang mula-mulanya terkongkong pemikirannya, lepas tu terbuka, dia akan melihat dengan lebih besar dunia ini. Okey. Satu. Kemudian bila sebut ulul albab dalam pelbagai ayat, saya nak sebut ringkas, ayat Quran diulang banyak kali hikmah, tapi gandingannya berbeza-beza. Contoh, Allah cerita, contohnya wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Allah kaitkan hikmah dengan kitab. Satu. Di tempat yang lain pula Allah gandingkan al-hikmah dengan al-mulk yang Allah bagikan kepada Nabi Ibrahim. Contohnya faqad ataina al-hikmah al-kitab wal hikmah wa ataina mulkan. Jadi hikmah mendapat kuasa, hikmah bersih diri, hikmah cerdik, dan hikmah pula kalau kita kaitkan dengan yang bernama Luqmanul Hakim, hikmah untuk bersyukur mendidik anak. Jadi kesimpulan saya sebut awal, hikmah ialah berasas pada Quran Sunnah, sebab yang paling pandai ialah Allah, dan orang paling dekat dapat hikmah Nabi Muhammad. Jadi siapa dekat dengan Quran, siapa ikut Nabi Muhammad,
dia akan dapat hikmah, dan akhir kali cakap dia betul, pandangan dia betul, nasihat dia betul, dan kalau orang ni dapat jawatan kuasa dengan hikmah, dia akan baik, ibu baik, bermasyarakat baik, kalau orang alim pun baik. Dan untuk maklum anda, hikmah berbeza-beza maqam dia tu, Ustaz. Baik, terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Zawawi yang memberi kupasan kepada kita, gambaran kepada kita tentang perkataan al-hikmah berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang Ustaz sebut tadi 18 kali diulang perkataan al-hikmah, antaranya maksudnya al-ma'rifah, al-adlu, al-khasyah. Semua itu menggambarkan bahawa akhirnya hikmah itu sesuatu yang ada hubung kait dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak kembali kepada ayat tadi, saya nak pergi kepada yang berbagai ustazah. Kalau kita lihat pengertian ataupun ayat yang dibaca oleh qari kita tadi, surah Al-Baqarah ayat 269 tadi, Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita bagaimana hikmah ini ataupun kebijaksanaan ini sesuatu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada sesiapa yang dikehendaki. Jadi gambaran daripada ayat ini menggambarkan kepada kita bahawa hikmah ni bukan untuk semua orang, ustazah, kepada orang yang tertentu, manusia-manusia terpilih saja. Barangkali kalau boleh ustazah dapat huraikan sedikit lagi daripada surah Al-Baqarah ayat 269 tadi. Silakan ustazah. Terima kasih pengurusi majlis yang dihormati sahabat perjuangan Ustaz Zawawi yang saya hormati. Seterusnya penonton-penonton yang dikasihi Allah, muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Penonton dikasihi Allah, ayat ini sungguh cantik, sangat hebat. Jadi kita pandanglah ayat ini dengan pandangan hikmah, pandangan yang mana kita tidak saja membaca Al-Quran, tapi kita pandang Al-Quran itu, baca Al-Quran tapi turun ke hati dan pandang dan tembus, sebagai kata Ustaz Zawawi tadi, kita pandanglah sesuatu itu dengan menembusi mata hati. Maksudnya tak adalah sampai menembus ke dinding, Ustaz, tapi maksudnya sampailah kita membaca Al-Quran itu, Masya Allah, ini rupanya mesej yang Allah nak sampaikan kepada kita semua. Seperti ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 269 ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau boleh kita tafsirkan satu persatu, Ustaz, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yu'til hikmata man yasha. Allah akan memberi, Allah akan mengkurniakan hikmah itu kepada sesiapa saja yang ia kehendaki. Bermaksud Allah yang berhak mempunyai hikmah, dan dia juga berhak untuk memberi hikmah itu kepada sesiapa saja yang ia kehendaki. Allah yang maha hakim, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha adil, Allah yang maha rahman, dan dialah pemegang hikmah itu, dan dia akan beri kepada sesiapa saja yang ia kehendaki. Seterusnya, wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa dan kepada sesiapa yang dah dapat hikmah ini, yang Allah kurniakan hikmah ini, maka sesungguhnya mereka telah mendapat satu anugerah, satu kurniaan kebaikan yang sangat hebat, yang sangat-sangat besar, seperti mana Ustaz Zawawi telah terangkan tadi, yang mana hikmah ini banyak maksud dia. Ada yang Ibnu Abbas kata faqih fid din, tentang Al-Quran, kata Ibn Abbas, kata Ibn Majah, Mujahid lagi mengatakan bahawa hikmah ini adalah sesuatu yang mana kita mendalami agama itu. Tetapi secara jumhur ulama mengatakan bahawa hikmah ini adalah ilmu nafi', sesuatu ilmu yang memberi manfaat pada kita dan kita tunaikan dengan amalan, dan seterusnya mu'assar fil, yakni memberi kesan fil nafs, iaitu hikmah ini memberi kesan kepada jiwa. Maksudnya apabila kita mendapat satu ilmu, tidak bergetar jiwa kita untuk berasa untuk mengubah diri, tidak rasa bergetar untuk buat baik kepada orang lain, itu bukan ilmu hikmah namanya. Maksudnya ilmu itu setakat ilmu nafi', ilmu yang kita gunakan untuk diri sendiri saja. Jadi jelas di sini hikmah ini adalah satu ilmu yang memberi kesan kepada diri kita dan membawa kebaikan kepada dunia dan juga akhirat, Ustaz. Jadi seperti mana dalam ayat ini mengatakan, siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya mereka telah mendapat satu kurniaan yang sangat hebat. Kita lihat Sayyidina Ali, Ustaz, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sampaikan diberi gelaran, Allah muliakan wajahnya sebab tidak pernah menyembah berhala dan sebagainya. Jadi macam Sayyidina Ali ni, sehingga kan boleh mengganti tempat tidur Rasulullah. Maksudnya ketika umur yang kecil, dia dah boleh fikir macam mana nak jaga keselamatan Rasulullah SAW. Macam Sayyidina Ali, Rasulullah SAW pernah bersabda, ana madinatul ilm wa Ali lubabuha. Aku ni bandar ilmu dan Ali itulah pintunya. Jadi kata Ali yang dapat ilmu hikmah ini, sampaikan Ali nampak apa hikmah, apa perbezaan antara ilmu dan harta.
Ali yang ketika itu masih kecil tapi boleh berkata-kata. Dia kata, ilmu pusaka Nabi, tapi harta pusaka Qarun dan Fir'aun. Bermaksud dia nampak dengan mata hati bahawa dia kata tak payahlah nak cari harta ni banyak-banyak. Cari ilmu banyak-banyak. Kerana dia kata ilmu ni melindungi orang yang mencari ilmu. Tapi harta ni kita pula yang kena jaga dia. Ini kata-kata daripada Saidina Ali. Jadi Ali berkata lagi bahawa sesungguhnya ilmu ini akan membawa tidak akan dihisap, tapi harta akan dihisap. Itulah kata-kata Ali yang mendapat hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata-kata sendiri pun dah menggambarkan bahawa Saidina Ali Ustazah mendapat hikmah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah menariknya perbahasan kita, tajuk kita pada malam ini Al-Hikmah. Kembali bertemu dan terima kasih kepada saudara yang terus bersama kami dalam rancangan Halaqah. Kita membicarakan tajuk hikmah ataupun dalam bahasa Arabnya Al-Hikmah bersama dengan dua panelis kita pada malam ini yang berbagi Ustaz Zawawi Yusof dan yang berbagi Ustazah Asmi Mansur. Dan saya akan langsungkan teruskan perbincangan kita untuk saya pergi kepada yang berbagi Ustaz Zawawi. Kalau berdasarkan satu hadis bagaimana Nabi SAW membaca doa kepada bayi yang baru lahir, antaranya Nabi SAW membisikkan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kepada anak ini iaitu kefahaman kepada agama, yang keduanya takwil. Ada yang menyebut dua unsur iaitu al-fiqhu fid din dengan takwil ini adalah hikmah. Barangkali kalau boleh Ustaz boleh panjangkan lagi perbincangan kita untuk kita memahami siapakah ciri-ciri manusia yang mendapat hikmah yang kita bicarakan pada malam ini. Silakan. Okey, terima kasih Ustaz Syukri. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita semua tahu dalam ayat tadi yu'til hikmata man yasha' dah sebut. Ada orang dia dapat hikmat sebab dia mencari. Ada cari dapat. Ada cari tak dapat. Ada yang tak cari confirm tak dapat lah. Itu memang tak cari siapa nak bagi. Okey, kemudian ada orang cari dapat. Ada orang tahu dia dapat hikmah. Sebab apa? Sebab dia satu line. Dia dapat yang ni duk cari. Ada orang dapat hikmat tapi orang lain tak nampak hikmat dia. Sebab kita terhijab, kita kotor hati dan sebagainya. Satu. Yang kedua, bila sebut hadis tadi Allahumma faqihhu fid din, Nabi doa, dan elok kita kalau nak belah mulut, yang dibaca ayat itu Nabi belah mulut Ibnu Abbas. Belah mulut, bukan ambil pisau tu. Baca Nabi. Yes, okey. Rupa ciri yang pertama sekali orang-orang yang dapat hikmah ialah ilmu. Dan kita tahu semua orang yang dapat ilmu yarfa'illahu alladhina amanu alladhina minkum alladhina utul ilma darajat. Jadi orang dapat ilmu dia naik tinggi. Satu. Yang kedua, Imam Ibn Taymiyah dia kata dia sebenarnya tafsir hikmah ni berbeza dengan ulama fiqh, berbeza dengan ulama tasawuf. Kalau Ibn Taymiyah pula memberi makna, dia kata ma'utu uluma wa ma utu fuhuma. Itu orang yang dapat hikmah, dapat ilmu, kemudian dapat kefahaman. Jadi sebab tu doa Nabi Allahumma faqihhu fid din tu maknanya tafaqquh agama, lepas tu baru dia boleh faham takwil. Takwil itu mentafsir. Saya nak sebut satu perkataan, hikmah ni ialah bermula dengan ilmu dan sudahnya dengan hikmat. Dia mesti bermula dengan ilmu, sudah dengan hikmat. Dan ilmu yang pertama sekali ialah ilmu yang berasaskan kenal Allah dulu. Kalau anda buat contoh, orang dulu dapat ilmu, contohnya imam besar yang Khawarizmi, kemudian yang namanya Ibnu Sina. Mereka ini mengenal Allah dulu, lepas tu baru mereka mencari dan berjumpa teori. Jadi teori algebra, teori apa-apa itu bermula dengan kenal Allah dulu. Jadi Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Satu. Yang kedua, bila dapat ilmu pula, dengan ilmu yang ada itu dia boleh melihat yang dekat yang jauh. Sebab itu ada satu perkataan Nabi sebut ittaqu firasatal mu'min. Firasah itu ialah kecelikan hati yang tembus, yang boleh melihat lebih jauh. Itu dipanggil juga boleh. Sebab tu kena takut hikmat kata-kata, terutama sekali pandangan orang-orang yang dapat hikmah. Kemudian lagi, bila kita cerita ilmu ni pula, ilmu yang dapat itu dia fahamnya satu. Yang kedua lagi, orang ciri ialah dia dapat mengamalkan ilmu dan kemudian menyebar. Ada orang dapat ilmu tapi nak cerita orang tak reti. Maaf, ada orang profesor nak cerita istilah-istilah orang kampung tak faham.
dengar. Dia ilmu banyak tapi cara dia bercerita pada tak tu. Ada orang kadang-kadang dia tak banyak sangat ilmunya tapi cerita orang mudah faham. Itu juga dia panggil al-hikmah. Dan ilmu juga satu lagi disebut orang dapat ilmu dia mesti berasaskan berasaskan kepada ilmu dan ilmu yang betul. Ada juga ilmu yang tak betul dan ada pengikut juga panggil ilmu hikmah. Macam kita jumpa Rasul Melayu lah, tengah-tengah bulan Ramadan pun makan juga. Tapi yang peliknya ada juga orang mengaku dia tu lebih. Sebab apa? Sebab orang jahil, pengikut dia jahil-jahil saja. Lagi, berilmu juga maknanya bila dia dah tak ada dah, tapi hikmat yang ada tu macam dia hidup. Imam Syafi'i dah lama tak ada tapi buku-bukunya. Imam Ghazali dah lama tak ada tapi buku-bukunya dan karangan-karangannya. Jadi itu hikmah. Lagi hikmah, orang yang ada ilmu ni, faqih dalam agama, dia tidak menitik beratkan soal ramai pendengar. Sebab kita banyak sangat, bila kita berbangga, bila kita ceramah, wow, ramai orang tengok hari ni, minta maaf lah, rating besar, kita pun kembang. Sebab saya, yelah bukan nak cerita, kadang-kadang kita ceramah, bila kita pergi dengar ceramah orang sikit, aduh kecil hati aku, orang tu tak ada hikmah. Hikmah ialah berdasarkan, Imam Malik dia pernah mengajar orang yang tak ramai. Jadi kita bertengok kepada sambutan orang, itu sebenarnya tak berapa konsep ilmu. Okey, kemudian ilmu pula, hikmah itu, faqih fiddin, dia lebih mengutamakan agama lebih daripada dunia. Itu cirinya. Sebab itu Imam Malik dia pernah berceramah, masa dia mengajar, raja datang. Bila raja datang, raja sampai nak cari tempat dia, dia biarkan duduk sama dengan orang. Kenapa? Sama, dia tak peduli. Tapi bila lepas mengajar, dia ajak raja pergi rumah dia letak raja tempat tinggi. Kenapa? Dia kata, tuanku, semasa saya mengajar, sayalah tuannya, anda anak murid, walaupun anda raja. Tapi bila masuk rumah saya, anda ialah raja, saya rakyat anda. So, ceritanya memuliakan. Dan satu lagi, kalau saya buat contoh, kita ceramah. Contoh Nabi contoh. Dia contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tengok dia punya hikmah dia. Kan cerita dia pecahkan patung-patung yang besar-besar tu kan. Dia pecah-pecah, dia tinggal satu patung yang pegang kapak. Dia tanya, siapa man fa'ala hadza bi alihatina? Siapa buat kat Tuhan-Tuhan kami? Dia katanya yang besar tu. Tu hikmat maknanya supaya orang berfikir. Akhir sekali mereka sendiri ragu, mana boleh patung-patung ni boleh pecahkan yang kecil-kecil tu. So dalam cerita itu sebenarnya memberi kekuatan, di sebalik itu kepandaian dan kecerdikan. Dan saya nak beritahu satu laginya, orang yang dapat hikmah ni ialah orang yang bersih hati. Dan bersih hati, yang pertama sekalinya dia ni nak dapat hikmah lah. Yang pertama sekalinya, anda kena banyak uzlah, kata Imam Ghazali. Yang kedua, anda kena kurangkan kenyang perut. Yang ketiga, anda mesti kurangkan cakap. Tapi ini masa dah habis, tapi cakap juga ni. Satu lagi, kurangkan cakap. Satu lagi, kurangkan tidur dengan qiyamul lail. InsyaAllah dapat. Terima kasih pada yang berbagai Ustaz. Menarik sekali. Tapi saya nak minta kepada yang berbagai Ustazah sambung apa yang disebut oleh Ustaz Zahawi itu, supaya kita ni termasuk daripada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang Allah Taala menyebut bahawa hanya manusia yang dipilih oleh Allah. Tapi bagaimana cara untuk kita melayakkan kita ni menjadi manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala? Silakan Ustazah. Terima kasih. Penonton yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tu Maha Rahman, Allah itu Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, sangat dermawan untuk kita sebagai hamba-Nya. Jadi maksudnya, kadang-kadang bila kita terasa, ya aku ni tak layaklah untuk dapat hikmah, aku tak layaklah untuk dapat ilmu yang hebat-hebat, ilmu yang faham pasal Quran, ilmu yang faham pasal syariat, usul fiqh, mana orang kampung nak tahu Ustaz Tapi Allah itu yang Maha Pengasih dan Penyayang tu sangat ta'atuf pada hambanya, sangat latif pada hambanya. Jadi kita semua ni adalah calon-calon yang layak untuk diberi hikmah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada syaratnya, yang mana kita kena kembali kepada Allah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ni ciptakan kita sebagai makhluk ada sebab. Yang mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Aku tak ciptakan manusia dan jin ini melainkan untuk beribadah kepadanya. Apa mesej Allah ni? Maksudnya di sini kita kena jadi hamba yang betul-betul rasa kita ni hamba. Jadi insya-Allah bila kita rasa diri kita ni hamba, Allah pandang kita dengan penuh rasa kasihan, dengan penuh rasa belas, kasihan hamba aku ni. Yang mana bila kita rasa diri kita ni hamba, maksudnya kita kena selalulah minta tolong dengan Allah. Bila kita selalu minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bermaksud kita kenalah banyak-banyak doa Ustaz. Betul. Jadi salah satu syarat untuk dapat kurniaan hikmah ini ialah kena doa. Kita nak sembahyang tahajud, rajin sembahyang tahajud pun kena doa.
Nak rajin baca Quran pun kita kena doa. Sebab ini merupakan satu rezeki. Ilmu juga merupakan satu rezeki. Kita lihat doa masa nak minum air Zam-Zam. Yang mana, ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah aku ilmu yang bermanfaat. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa' min kulli da'. Itu doa ketika minum air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu juga adalah hikmah. Hikmah di sebalik kesabaran Hajar, hikmah di sebalik ketabahan seorang Nabi, itu Nabi Ibrahim, yang sanggup meninggalkan isterinya di tengah padang pasir yang tandus dan gersang. Tapi di sebalik kesabaran dan pengorbanannya itu, Allah tinggalkan air Zam-Zam, yang mana hikmahnya sampai sekarang umat manusia boleh guna, boleh minum, dan malah boleh menyihatkan badan. Itulah hikmah. Jadi maksudnya, kita semua ni adalah calon-calon yang layak. Tapi dengan syarat kita kena doa banyak-banyak. Yang kedua, kita kena rapatkan diri dengan sumber-sumber hidayat, sumber-sumber rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya apa dia, Ustaz? Iaitu yang pertama, solat. Ini dah tentulah Nabi kata solat itu rahmat, solat itu rahmat, solat itu rahmat. Jadi kalau kita nak menjadi orang-orang yang dikurniakan hikmah, Allah bagi ilmu, dan ilmu tu boleh bagi kita amal, dan ilmu tu boleh abadikan kita untuk di dunia dan juga di akhirat. Jadi kita kena rapatkan diri dengan solat. Selalu solat. Kalau selalu tu 5 fardu cukup, tambah lagi sunat. Kalau selama ni 5 fardu tak cukup, 4,5, tambah cukupkan 5. Tamamkan betul-betul. Jadi yang seterusnya, rapatkanlah diri dengan Al-Quran. Dah tentulah Al-Quran ini sumber hidayat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tak tinggalkan kita emas yang tinggi menggunung, walaupun Nabi diberi pilihan untuk semua itu. Tapi Nabi tinggalkan, Nabi pusakakan kepada kita Al-Quran. Apa cara kita lagi? Dekatkanlah diri dengan Al-Quran. Ini kerana Al-Quran sumber hikmah Allah, sumber hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat kita dengan Al-Quran, dekatlah kita dengan hidayat. Dekat kita dengan hidayat, makin dekatlah kita dengan ilmu. Dekat dengan ilmu seperti kata Ustaz Nawawi katakan tadi, maka dekatlah kita dengan ilmu hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustazah. Itulah peri pentingnya perkataan hikmah. Bukan sekadar kita sebut, tetapi kita perlu hayati. Barangkali itulah setengah-setengah surah itu kita namanya surah Al-Hikmah. Macam di Kuala Terengganu ada satu surah di Padang Midi namanya surah Al-Hikmah. Nak membayangkan kepada kita keperluan hidup kita ni sebagai Muslim, sebagai Muslimah, untuk kita mendapat kebijaksanaan yang diberikan pada semua penonton halaqah yang setia sampai ke saat ini. Kita membicarakan tajuk hikmah bersama dengan dua panelis kita yang berbahagia, Ustaz Zawawi dan yang berbahagia Ustazah Asmi. Dan saya nak pergi kepada yang berbahagia Ustaz Zawawi. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, dia ada perimbangan di dunia akhirat. Dan begitu juga gambaran kehidupan untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada masa yang sama untuk terus kita berusaha, kita bekerja di dalam kehidupan kita ini. Jadi bagaimana kita nak cari apa yang Ustaz sebutkan tadi tentang hikmah, kebijaksanaan untuk kita imbangkan antara dunia dan juga akhirat. Sebenarnya seimbang kan? Ada orang kata akhirat dulu baru dunia, tapi perkataan yang digunakan oleh Al-Quran ialah untuk kita seimbangkan al-waznu. Jadi mohon sedikit penjelasan daripada Ustaz. Terima kasih Ustaz Syukri, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya nampak orang kita tajuk keseimbangan ni dah ramai orang faham lah. Cuma saya nak naik sikit lagi. Seimbang satu, saya rasa ada satu lagi perkataan yang elok juga, ialah dia integrated. Dia seimbang satu hal, yang kedua dia sepadu sekali. Sebab sebenarnya dunia ni ialah satu permulaan, dan dia sudah di sana. Jadi yang sudah di sana ialah bermula di sini. So bayangkan kalau tak ada permulaan, mana ada kesudahan. Jadi kesudahan itu ialah hasil di sini. Sebab itu diajar dalam ayat Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau sini baik, wa fil akhirati hasanah, sana baik, dan hasilnya selamat api neraka. Jadi bila seorang hikmah ni ialah orang yang menjadikan kehidupan di sini sebagai peluang untuk dapat di sana. Itu hikmah. Sebab itu orang yang tak hikmah, orang lalai. Jadi sebab itu kita diajar wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah tadi, wala tansa nasibaka, yang sebut carilah apa yang Tuhan bagi, wabtaghi fima daral akhirah, buru akhirat,
Jadi jangan lupa dunia. Kenapa jangan lupa dunia? Sebab dunia orang tak lupa punya. Yang orang lupa ni akhirat. Sebab akhirat ni sebenarnya sesuatu yang datang daripada dunia. Saya sebut tadi. Okey. Satu lagi, orang yang hikmah ni, kita dah faham. Orang yang hikmah ialah orang yang mengutamakan yang kekal. Apa yang kekal? Kereta tak kekal, dia rosak. Kita badan tak kekal, dia akan mati. Duit dia akan rosak juga, dia akan habis duit. Sebab kita pegang duit ni, duit lah, tapi lepas tu jadi minyak. Duit jadi apa Ustaz? Jadi apa pula? Makanan, nasi lemak, nasi ayam dan sebagainya. Dia bertukar, lepas tu bertukar jadi dan sebagainya. Jadi dalam soal, orang yang hikmah ini ialah dia utama yang kekal apa dia? Pahala. Yang kekal apa dia? Akhirat. Jadi orang hikmah, dia buat sesuatu yang dia buat. Dia makan contohnya. Dia makan, dia fikir jauh. Yang aku makan ni ke syurga ke neraka? Itu orang hikmah. You cari duit ni ke syurga ke neraka? Jadi kalau kita main belasah je, main ambil saja tanpa fikir akhirat, orang tu bukan hikmah. Saya sebut contoh. Thomas Edison, dia dah mati dah. Tapi ilmu tentang dunia cerah sebab dia. Tapi oleh kerana dia tak dapat agama, dia tak nampak hari akhir, dia tak dapat. So dia hanya tinggal cerah saja di akhirat, wallahu alam lah. Tapi kalau bukan Islam, dia tak ada tempat di situ. Ramai juga pencipta-pencipta, tapi orang Islam yang lama mati yang saya sebut tadi tu, dia dah tak ada lagi. Tapi dia mendapat input yang bersekali. Okey, dua. Yang ketiga, orang cerdik ni kata hadis, doa ad-dunya jisrun ilal akhirah. Dunia ni jembatan ke akhirat. Jadi rupanya dunia ni tempat lalu ke akhirat. Jambatan tu jambatan. Maknanya kita tak boleh duduk lama kat situ. Kalau anda pergi dekat jambatan, kan dia tulis dilarang memancing. Memancing pun tak boleh. Sebab jambatan bukan tempat mancing, tempat lalu. So dunia bukan tempat berhenti lama, tempat pergi. So orang cerdik, dia fikir, aku nak duit, nak guna akhirat, duit tak boleh guna, duit kena tukar kepada pahala. Okey, itu. Kemudiannya ada satu perkataan yang doa dia ajar, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wala taj'alid dunya fi qulubina. Ini orang hikmah. Apa dia? Ya Allah, jadikanlah dunia itu di tanganku, jangan sampai dunia masuk di hatiku. Sebab kita pelik hari ni, orang cari duit, harta sampai letih, sampai tak larat, sampai mati pun ada. Tapi solat tak cari pun, baca Quran tak pandai pun. Contohlah, agama tak faham, khusyuk tak faham. Tadi orang tanya saya, Ustaz, cuba Ustaz tengok kat langit Ustaz, bulan kita macam ni je. Saya kata, baguslah awak ni boleh belajar tentang bulan ke? So bulan tu satu hal lah, tapi tengok yang jauh-jauh sangat. Tapi tengok sembahyang kita, ibadat kita. Dan satu nak sebut satu kataan, kata Sahibul Hikam Al-Iskandari, dia kata, fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nitajuhu. Dia kata, sesuatu benda yang ditumbuh tanpa ditanam, dia tumbuh tak elok. Maknanya kalau anda buat baik, main gitu-gitu je, dia tumbuh tak elok. Kalau dunia ni kita jaga betul-betul, kita tumbuh, kita bagi bajet, sebab tu dia tumbuh. So orang hikmah, kalau dunia kita bersungguh, kenapa akhirat tak bersungguh? Solat di bajet, barulah kita akan dapat dunia dan dapat akhirat, Ustaz. Allah. Baik, terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Zawawi yang memberi penjelasan kepada kita, nak imbang antara yang disebut sebagai dunia wal akhirah, dunia dan akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Itu yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirat itu sebenarnya lebih baik dan lebih kekal. Jadi dalam hal ini Ustazah, saya nak pergi pada Ustazah. Bila kita sebut kita berada dalam kehidupan di dunia ni yang penuh cabaran yang digambarkan oleh Ustaz Zawi itu, kadang-kadang manusia ni dia kadang-kadang dia tahu Ustazah, yang ni pahala, yang ni dosa, yang ni ketaatan, yang ni maksiat. Tapi kadang-kadang ada yang yang dia tahu ni tapi dia tak mampu menghindari. Dia tetap buat dosa, dia tetap buat maksiat, dia tak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sedikit semangat, motivasi dan juga pesanan Ustazah kepada kami dan juga kepada penonton, supaya kita sentiasa sedar dan kita tidak alpa dalam kita melalui kehidupan kita di dunia ini. Silakan Ustazah. Terima kasih Tuan Pusi. Penonton dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang Pusi tanya tadi, dia tahu ini dosa, ini pahala, tapi dia buat juga. Tapi inilah menunjukkan yang Allah ini Maha Pengampun, Allah ini Maha Penyayang, sentiasa memberi peluang lagi dan lagi kepada hamba-Nya untuk bertaubat, untuk beristighfar. Sehingga kan malaikat kalau nak tulis dosa kita, Ustaz, sampai kata, dia ni baca istighfar ke tak? Kalau dia istighfar, tak jadi tulis, delete. Tapi lepas ni janganlah pakat buat dosa, lepas tu asyik istighfar pula, Ustaz, kan? Jadi maksudnya ni adalah satu kiasan, gambaran bahawa Allah ni Maha Pengampun, Allah ini Maha Penyayang. Jadi di sini diceritakan pada kita tentang ulul albab.
Iaitu orang kalau ditafsirkan dalam tafsir Munir Ustaz, dalam Mufradat Lughawiyah ni, dia kata yang ulul albab ni membawa maksud ashabul uqul, iaitu orang-orang yang berakal, dan menggunakan akal. Kalau kita lihat Ustaz dalam buku sains tingkatan 1, Ustaz, saya ingat masa belajar dulu saya. Kuat ingatan Ustazah ni. Tingkatan 1 Ustaz. Apakah maksud akal ni? Akal ni membawa maksud, berfikir ni membawa maksud kebolehan berfikir dan menakul. Bermaksud kita boleh fikir yang mana baik dan mana buruk, dan yang kedua boleh menakul tu, maksud dia boleh akal lah. Maksud dia yang ni tak baik, apa kesan dia, apa hikmah dia. Dan lagi satu Ustaz kita lihat kebanyakannya ramai orang yang pandai tapi kurang yang cerdik. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala banyak sebut dalam Al-Quran, qalilan ma tashkurun, qalilan ma tatazakkarun. Sedikit saja orang bersyukur, sedikit saja orang yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena jadi orang yang cerdik daripada orang yang pandai. Sebabnya ramai orang pandai, kurang orang yang cerdik. Jadi kita kena jadi golongan yang sedikit, iaitu yang cerdik. Maksudnya di sini Ustaz, contoh kita lihat pasal hikmah. Kadang-kadang kita selalu mendengar orang kata nak tegur-tegur dengan hikmah. Apa maksud dia tu? Yang bermaksud macam ni, kadang-kadang ada orang yang mengetahui sesuatu kebenaran tapi nak tegur orang lain, dan main tegur je, main belasah je. Maksudnya tak fikir, kalau aku tegur macam ni putus tak silaturahim. Jadi maksudnya kita berfikir kalau macam mana aku nak buat supaya aku tegur perangai dia ni tapi sampai tak terputus silaturahim. Aku nak tegur dengan penuh kasih sayang. Kita lihat Ustaz Hasan dan Husain, macam mana mereka menegur seorang orang tua yang mana salah ambil wuduk. Dia kata orang tua ni kalau kita tegur main belasah memang kecil hati punya. Mana-mana budak kecil nak negur aku. Biasanya orang tua ni ego Ustaz. Makin tua makin sombong, makin tua makin ego. Ustaz maksud dia macam santan, makin tua makin pekat dia punya santan dia Ustaz Jadi Hasan Husain ni punya hikmah, yang mana dia tegur, okey macam ni, kita berlakon. Kau buat ambil wuduk salah, lepas tu aku tegur kau. Jadi kebetulan ada orang tua tu nak ambil wuduk, Hasan pun ambil lah wuduk dengan cara yang salah. Husain pun tegur. Dia kata, salah kau ambil wuduk basuh kaki macam tu. Dia kena basuh kaki macam ni. Jadi orang tua tu pun tengok, bila dia lihat, selama ni aku ambil wuduk salah lah. Jadi di situ mesej dia sampai tanpa memutuskan silaturahim. Jadi di sini kita semua, saya seru diri saya dan kita semua supaya menjaga silaturahim. Kalau nak tegur, tegurlah sahabat, tegurlah keluarga dengan penuh hikmah. Jangan main belasah sampai terputusnya silaturahim. Itu bukan hikmah lagi. Maksudnya kita kalau boleh, sebab maksud hikmah ini ilmu itu bermanfaat untuk kita dan memberi kesan kepada amalan dan membawa kita kebaikan kepada dunia dan akhirat. Maksudnya kalaulah satu teguran itu sampai memutuskan silaturahim, bukanlah sesuatu yang hikmah namanya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Ghafur, Maha Pengampun. Jadi kembalilah kita pada hikmah Allah. Kalau dah buat dosa, mintalah pengampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang manusia, jangan sesekali kita menghukum manusia yang lain dengan penuh rasa sombong dan bongkak. Wallahu alam. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustazah, dan insya-Allah kita sekali lagi kita akan berehat untuk memberi laluan kepada iklan ini. Harapan kami agar anda jangan ke mana-mana. Kita rancangan halakah kita membicarakan tajuk hikmah bersama dengan dua panelis kita pada malam ini, yang berbahagia Ustaz Zawawi dan yang berbahagia Ustazah Asni. Dan kita akan teruskan perbincangan kita. Kalau saya bukan teruskan, kita sudah sampai ke peringkat yang terakhir, iaitu kesimpulan. Jadi di ruang yang terakhir ini sedikit ruang masa untuk Ustaz Zawawi untuk membuat sedikit rumusan terakhir daripada tajuk kita Al-Hikmah. Silakan. Terima kasih Ustaz Syukri. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di hujung ayat tu tadi kita baca, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Sesiapa yang Allah bagi hikmah maka dia mendapat satu kebaikan yang sangat banyak. Jadi hari ini daripada perbincangan, daripada ta'rif, daripada makna, kemudian daripada ciri, sifat-sifat, cara, jadi kita kena cari. Sebab kalau kita dapat, Allah beritahu kita dapat kebaikan yang banyak. So kalau Allah bagi kebaikan banyak, syurgalah. Satu. Cuma yang saya nak sebut kesimpulan, dalam hadis lain Nabi sebut al-hikmatu dallatul mu'min. Hikmat ini ialah sesuatu barang hilang daripada orang mukmin. Sebab orang mukmin ni patut ada hikmat. Sebab kita mukmin beriman dengan Allah. Allah memberi hikmat. Jadi baik dengan Allah, Allah akan bagi. Kita baca Quran, patut kita dapat. Kita cari Nabi, patut dapat hikmat, tapi hilang. Kenapa hilang? Sebab kita terlepas, sebab kita tak tahu kelebihan
kelahiran dia tu. Dan saya nak sebut, Sayyidina Ali kata begini. Dia kata dalam terjemahan, dia kata kalaulah hikmat itu ada dalam gunung, kalau nak dapat hikmat kena pecahkan gunung, aku akan pecah gunung dulu supaya aku dapat hikmat tu. Sampai begitu. Pentingnya hikmat. Sebab tu kita minta hikmat. Dan nak dapat hikmat tu ilmu. Sebab tu hidupkan ilmu. Kuliah di masjid, di surau. Saya nak sebut orang dulu ada satu Baitul Hikmah di zaman di Baghdad dulu. Baitul Hikmah, di situ ada lebih 1/2 juta buku berjilid. Bukan setengah buku biji berjilid. Mana satu jilid buku ada mungkin banyak puluh-puluh biji. Yeah. So orang dulu dia berebut nak derma nak bina perpustakaan, nak derma nak bina makmal supaya orang Islam jadi cerdik. Sebab tu hikmat dia akan bina tamadun. Bila hilang hikmat, hilang cerdik, tamadun jatuh. Okey. Dan satu lagi saya nak sebut bahawa hikmah ini kita cerita bab besar-besar. Malam ni penutup biar kita faham. Paling kurang semayang kita buat hari ni betul ke tak betul? Paling kurang Quran kita buat betul ke tak betul? Faham ke tak faham? Berapa lama kita puasa? Apa yang kita dapat daripada puasa? Sebab tu kita panggil puasa tak berubah, semayang tak berubah, sebab kita tak dapat hikmah. Jadi dalami yang dekat-dekat dengan kita, insya-Allah nanti Allah bagi. Dan kalau boleh kita ada kepakaran dalam bidang paling kurang fardu ain tentang kita yang kita buat hari-hari, insya-Allah kita dapat berkat. Terima kasih Ustaz. Nampak macam nak cakap lagi tu, tapi masa tak ada. Kita bagi ruang pada Ustazah, silakan. Penonton dikasih Allah, terima kasih Fauzi, hebat Ustaz Zawawi. Penonton dikasih Allah Subhanahu Wa Taala, daripada perbincangan ini nampak sangat betapa pentingnya hikmah. Nampak gayanya kalau difikir dengan cara yang tinggi. Makcik bedah, Pak Long, Mak Long, Pak Ngah, Mak Ngah tu rasa siapalah aku, tak layaklah dia nak dapat hikmah ni dah, kata ni 9 Ustaz kan. Jadi sebenarnya kita semua adalah calon yang layak untuk mendapat ilmu hikmah ini. Yang mana kita, kalaulah selama ini kita tak pandai baca Quran, carilah guru baca Quran. Walaupun ketika itu umur kita dah 63 tahun, walaupun ketika itu umur kita dah 56 tahun. Bila kita cari guru, tolonglah ajar saya baca Quran. Dah nak mati dah, tak pandai lagi baca Quran. Juzuk 1, Iqra' 1 daripada awal sampailah umur 63 tahun, Iqra' 1 naik sampai Iqra' 3 je Ustaz. Jadi tak lepas Iqra' 4 ya. Tak lepas Iqra' 4 Ustaz. Dia kata bila nak lepas Iqra' 4 cikgu dia mati Ustaz. Jadi di sini kalaulah berjaya mencari guru dan dapat kita hijrahkan diri, itu hikmah. Kalaulah selama ini kita solat boleh solat, tapi tak faham apa benda, satu patah haram pun kita tak faham, carilah guru, ajar saya. Masuk kursus, banyak kursus solat Ustaz Zawawi buat, saya pun buat. Masuk kursus, belajar pula bab solat, faham pula masuk solat Ustaz jadi di situ dah ada highway untuk menuju kepada hikmah. Jadi di sini penonton dikasih Allah, mari sama-sama kita doa banyak-banyak, semoga Allah buka pintu ilmu pada kita seluas-luasnya. Dan jangan lupa carilah sahabat-sahabat yang suka dengan ilmu, jangan cari sahabat-sahabat yang suka shopping. Maka kita akan dapat hikmah shopping. Shopping Pak Ustaz. shopping. Jadi yang seterusnya, carilah suasana ilmu yang mana dekatilah majlis-majlis ilmu yang mana Allah dah janji, Rasul dah janji, siapa yang duduk majlis ilmu walaupun sekejap, fadilat dia sangat banyak. Sehingga kan Nabi kata, siapa duduk majlis ilmu walaupun sekejap, dia punya fadilat lebih hebat daripada semayang 1000 rakaat Ustaz. Betul. Tapi lepas ni jangan cari ilmu tak nak semayang. Betul. Sebab dia kata pergi cari ilmu dapat 1000. Dan jadi penonton dikasih Allah, sama-sama saya seru diri saya dan kita semua untuk kita pergi pada highway hikmah ini dengan mendekati ilmu. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustazah. Jadi Ustazah sebut tentang semayang tadi, kelebihan tadi, saya teringat kalau di makam Imam Syafi'i itu ditulis di sana tentang perkara-perkara ataupun fatwa Imam Syafi'i. Di antaranya ialah Imam Syafi'i menyatakan menghadiri majlis ilmu lebih baik daripada semayang sunat. Itu gambaran bagaimana Imam Syafi'i mengajar kepada kita hikmah. Mudah-mudahan kita menjadi ahlul hikmah, menjadi ahli hikmah, bukan ahli shopping. Ahli shopping jadi shopping. Jadi saudara penonton yang dirahmati Allah, begitulah perbincangan kita yang cukup menarik bersama dengan yang berbahagia Ustaz Zawawi dan yang berbahagia Ustazah Asni. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada pertemuan kita dan kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita termasuk daripada manusia yang dikurniakan oleh Allah dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Salam kasih sayang daripada warga Halaqah. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi